Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Pada hari ini, kami daripada kumpulan Eka Sukma, pelajar PISMP Bahasa Melayu SK2, ambilan Jun 2020 yang terdiri daripada saya sendiri, Anis Atirah binti Harun bersama dua orang rakan saya, Aribah Liana binti Lutfi dan Murniati binti Tamin. Kami akan membentangkan hasil KPPB kami bagi kursus BMMB 3063, Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan kursus BMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Pensyarah penasihat kami ialah Encik Othman bin Abdul Aziz dan Puan Hajah Marina binti Malik. Baiklah, yang pertama saya akan menerangkan hasil pembelajaran bagi kedua-dua kursus. Bagi kursus yang pertama iaitu BMMB 3063, hasil pembelajarannya ialah menghubungkaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan. Bagi kursus yang kedua iaitu BMMB 3073, hasil pembelajaran yang pertama ialah mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Hasil pembelajaran yang kedua ialah membina bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dalam pembentangan secara berkumpulan. The big idea dalam penghasilan KPPB ini ialah pemanfaatan digital mengangkat bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Berikut merupakan persoalan-persoalan yang muncul daripada big idea kami. Persoalan yang utama ialah bagaimanakah TMK dapat membentuk bangsa yang berperadaban? Daripada persoalan utama ini, maka muncul 4 persoalan kecil. Yang pertama ialah, apakah pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang berkesan dan relevan sepanjang masa? Yang kedua, bagaimana menghubungkaitkan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu secara berkumpulan? Yang ketiga, sejauh manakah bahan bantu belajar bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi yang kreatif dapat mengangkat martabat bahasa Melayu? Dan yang keempat, bagaimanakah mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan mengaplikasikan bahan TMK? Baiklah, yang seterusnya saya akan menerangkan kerangka konsep KPPB ini. Bagi kursus BMMB 3063, pendekatan yang diaplikasikan ialah pendekatan induktif, strategi berpusatkan murid dan bahan, kaedah ajuk hafaz dan teknik latih tubi. Pendekatan modular yang digunakan ialah kemahiran mendengar dan bertutur, manakala tema yang diaplikasikan ialah tema masyarakat muhibbah. Bagi kursus BMMB 3073, kami menggunakan DSKP tahun 1 iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Standard kandungan yang dipilih ialah 1.1 mendengar dan memberikan respons, manakala standard pembelajaran yang dipilih ialah 1.1.2 mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan. Kemahiran yang diperoleh dalam menghasilkan KPPB ini ialah kemahiran memahami, kemahiran mengaplikasi, kemahiran mencipta, kemahiran mencari maklumat untuk pengetahuan dan kemahiran saintifik. Selanjutnya, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran mengembangkan dan membaiki kemahiran berfikir, kemahiran mencari idea dan penyelesaian alternatif, dan yang terakhir, kemahiran berfikir melampaui batas. Model pembelajaran murid melibatkan 3 aspek utama iaitu perhubungan, aspirasi dan belajar cara belajar. Model reka bentuk pembelajaran pula melibatkan 4 perkara. Pertama sekali, amalan pedagogi. Dan yang kedua, rakan pembelajaran melibatkan murid, guru, keluarga dan komuniti. Dan yang ketiga, persekitaran. Persekitaran pula melibatkan penyertaan pelajar dalam persekitaran yang positif. Dan yang terakhir sekali, pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ialah penggunaan teknologi digital dalam amalan di bilik darjah untuk memacu, membugar
dan menilai tambah terhadap pembelajaran. Berikut merupakan penerapan model reka bentuk pembelajaran bagi kumpulan kami. Seterusnya kita lihat elemen pengajaran bermakna 6C. C yang pertama iaitu karakter yang membawa maksud sasia dapat dilihat apabila kami belajar untuk menepati masa dengan menghantar tugasan kerja khusus pada masa yang telah ditetapkan. C yang kedua iaitu citizenship yang bermaksud kewarganegaraan dapat dilihat apabila kami menerapkan kepelbagaian kaum yang terdapat di Malaysia dalam penghasilan BBM. Dan yang ketiga, kolaboratif dapat dilihat apabila kami mengambil tanggungjawab aktif dalam menjalankan kerjasama dengan pensyarah yang terlibat, rakan sekumpulan dan kenalan. C yang keempat iaitu communication dapat dilihat apabila pelajar mahir berkomunikasi dengan pensyarah penasihat, rakan sekumpulan dan kenalan untuk memastikan kerjasama yang berkesan. C yang kelima iaitu critical thinking yang membawa maksud pemikiran kritis dapat dilihat melalui soalan tugasan kerja khusus yang diberikan. Dan C yang terakhir iaitu creativity dapat dilihat apabila pelajar kreatif dalam menghasilkan BBM dan video pembentangan. Terdapat 3 perkara penting yang perlu difokuskan dalam kerangka 3E. Yang pertama sekali ialah engagement iaitu keterlibatan. Yang kedua ialah enhancement iaitu penambahbaikan dan yang ketiga iaitu extension iaitu perkembangan atau perluasan. Berikut merupakan pemanfaatan digital melalui kerangka 3E bagi kumpulan kami. Dalam model 3R pula, rigor, relevance and relationship mempunyai 4 kuadran dalam menentukan kemenjadian murid. 4 kuadran tersebut ialah pemerolehan, aplikasi, asimilasi dan adaptasi. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada pengalaman sepanjang mengikuti kursus BMMB 3063 dan BMMB 3073. Pengalaman yang pertama adalah pelajar dapat menghuraikan strategi dan pendekatan modular bertema dalam simulasi pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Yang kedua, pelajar dapat meneroka kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan idea yang kreatif. Seterusnya, pelajar dapat menyediakan simulasi pengajaran dan pembelajaran menggunakan pendekatan modular bertema secara berkumpulan. Akhir sekali, pelajar dapat mengaplikasi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa melalui idea yang kreatif. Sekarang, kita beralih pula kepada pelan pembelajaran yang digunakan dalam menghasilkan tugasan KPPB ini. Yang pertama adalah ke mana arah tujuan. Yang kedua, untuk menarik minat pelajar. Yang ketiga, membantu pelajar meneroka dan mengalami idea utama. Seterusnya, menyediakan ruang dan peluang kepada murid untuk berfikir semula dan menyemak. Selain itu, tugasan ini dihasilkan sesuai dengan kepelbagaian kebolehan ataupun latar belakang pelajar. Akhir sekali, melibatkan pelajar secara maksimum dan berkesan. Sepanjang mengikuti pelaksanaan KPPB ini, kita dapat simpulkan bahawa tugasan KPPB ini telah menghasilkan satu produk baru yang mampu menjadi wadah kepada pelajar bagi menyelesaikan tugasan kerja khusus dengan baik dan cemerlang. Kita juga mendapat manfaat yang dapat menjana idea para pelajar untuk menyiapkan tugasan kerja khusus dengan mudah. Terdapat juga beberapa cabaran sepanjang proses pelaksanaan KPPB ini, iaitu pelajar mengalami masalah capaian internet dan juga pelajar mempunyai komitmen yang lain untuk diselesaikan. Terdapat penambahbaikan iaitu sentiasa mengimplementasikan model pembelajaran KPPB semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Di sini, kami akan menunjukkan hasil akhir produk kami yang dinamakan sebagai kekaki. Kekaki ini digunakan untuk meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur murid dalam kehidupan harian.
Berikut merupakan end produk kami iaitu kekaki. Sila imbas QR code ini untuk melihat hasil produk kami. Kami juga telah mendapatkan maklum balas berkaitan BBM yang telah kami hasilkan ini melalui pelantar YouTube. Selain itu, bersesuaian dengan big idea kami telah mendapat maklum balas daripada rakan kami yang berada di luar negara melalui rakaman audio dan juga komen di YouTube. Maka, berakhirlah pembentangan tugasan KPPB ini. Ingat, yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Marilah sama-sama kita memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Sekian daripada kami, kumpulan Eka Sukma.